Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Pada hari ini kita akan lihat modul 2 persamaan perakaunan. Kita akan buat soalan nombor 7 daripada buku teks ya. Persamaan perakaunan. Apakah rumus asas persamaan perakaunan? Iaitu aset bersamaan dengan liability tambah dengan ekuiti pemilik. Di mana di bawah ekuiti pemilik ada satu komponen yang penting iaitu modal. Maka di sini rumus asas persamaan perakaunan adalah aset bersamaan dengan liability tambah dengan modal. Okey, kita terus kepada soalan nombor 7 muka surat 66 buku teks ya. Butiran berikut dipetik daripada buku kedai perabot mil bermaksud urus niaga ataupun barang niaga kedai ini adalah perabot ya. Berikut merupakan urus niaga yang berlaku sepanjang bulan Januari. Yang ini cikgu akan terangkan satu persatu nanti. Anda dikendaki kita akan lihat A ya, menghitung nilai modal. Kita lihat 7A dulu. Anda dikendaki menghitung nilai modal pada 31 Disember iaitu nilai X ni ya. Okey, kita pergi kepada rumus asas perakaunan. Aset bersamaan dengan liability tambah ekuiti pemilik di mana komponen terpenting adalah modal. Maka kamu akan dapati rumus dia aset bersamaan liability tambah modal. Dan jadikan modal ini sebagai tajuk formula. Maka kamu akan dapat modal bersamaan aset dan liability. Maka kamu tengok di sini yang manakah aset. Yang pertama adalah premis aset ya, iaitu sebanyak 56,000. Inventory juga adalah aset ya, kamu tambah 23450. Account belum terima juga adalah aset, kamu tambah 1300. Tunai di bank juga adalah aset ya, kamu tambah 5100 dan account belum bayar adalah liability. Maka kamu kena tolak liability sebanyak 2300. Maka kamu akan dapat jumlah modal sebanyak 83550. Kita teruskan lagi kepada 7B ya. Mendraftkan semula penyata kedudukan kewangan pada 31 Januari. Soalan menghendaki kamu menyediakan penyata kewangan. Jadual persamaan perakaunan tidak diberi dan cuba kamu tengok langkah kerja hendaklah ditunjukkan di luar penyata kedudukan kewangan. Jadi langkah kerja ini cikgu lebih suka kamu buat dalam bentuk jadual persamaan ya. Jadi di sini adalah jadual persamaan perakaunan. Yang pertama kita ada premis. Masukkan di sini premis. Nilai dia 56,000. Kemudian inventory. Ya, masukkan inventory. Nilai dia 23450. Yang ketiga, account belum terima. Account belum terima. Nilai dia adalah 1300. Seterusnya yang keempat, tunai di bank. Kamu tulis sini bank. Nilainya adalah 5100. Account belum bayar ya, 55 2300 ya, account belum bayar 2300. Dan yang terakhir yang keenam adalah modal. Modal kita berapa? Yang kita cari dah tadi dalam 7A, kamu akan dapat 83550 ya. Jadi apabila jadual persamaan perakaunan tidak diberi, cikgu minta kamu ambil saja butir-butir yang terdapat pada petikan pada awal tempoh perniagaan ya. Okey, kita teruskan kepada maklumat tambahan ataupun urus niaga nombor pertama. Membayar cek 1200 untuk menjelaskan kesemua hutangnya. Bila kita kata cek, cek ini bermaksud apa? Cek ini bermaksud bank. Orang membayar hutang, membayar cek, maka bank kita bertambah. Maka di sini bank kita bertambah sebanyak 1200. Untuk menjelaskan kesemua hutangnya. Bila dia kata menjelaskan kesemua hutangnya bermaksud account belum terima. Bila orang menjelaskan hutang, account belum terima akan berkurangan ataupun hutang akan berkurangan ya. Account belum terima berkurangan sebanyak mana? Dia kata menjelaskan kesemua hutangnya. Hutangnya adalah 1300, maka berkurangan sebanyak 1300. Nampak? Okey, nampak tak? Kamu hutang
1,300 tapi bayar sebanyak 1,200 sahaja. Ini bermaksud ada diskaun telah diberi, iaitu diskaun diberi. Cuba tengok, diskaun diberi ini adalah belanja. Bila belanja bermaksud untung bersih kita akan berkurangan. Bila untung bersih kita berkurangan, maka modal juga akan berkurangan. Maka kamu berkurangan sebanyak, diskaunnya adalah sebanyak 100 ya. Okey, kita pergi pula urus niaga nombor 2. 10 set sofa berkos 200 setiap set dijual dengan harga 2,400 secara kredit. Set sofa ini apa dia? Ini adalah set sofa ni, nampak tak? Ini adalah barang niaga. Bila kita sebut barang niaga, maka dia ianya adalah inventory. Inventory kita buat apa? Inventory kita berkurangan. Sebab bila kita jual, inventory kita akan berkurangan. Banyak mana? Banyak RM200 kali dengan 10 set, kamu akan dapat 2,000. Maka inventory kita akan berkurangan sebanyak 2,000. Okey, dijual dengan harga 2,400 secara kredit. Nampak tak? Secara kredit bermaksud, secara kredit ini bermaksud hutang. Maka hutang akan bertambah ya, iaitu hutang ini, hutang siapa bertambah? Hutang akaun belum terima bertambah ya. Bertambah sebanyak mana? Kita lihat, bertambah sebanyak 2,400 ya. 2,400. Okey. Harga kos 2,000 dijual pada harga 2,400 secara kredit. Bermaksud kita akan dapat untung ya. Untung sebanyak 400. Bila untung 400 bermaksud modal kita juga akan bertambah sebanyak 400 ya. Okey, kita teruskan lagi dengan urus niaga nombor 3. Kadar bayaran 150 dibayar dengan cek ya. Kadar bayaran, cuba tengok kadar bayaran. Kadar bayaran ini adalah kita tengok kadar bayaran ini adalah belanja. Belanja bertambah, maka untung bersih akan berkurangan. Bila untung bersih berkurangan, modal akan berkurangan sebanyak 150 ya. Okey, kita pergi pula dengan cek. Bila dia kata dengan cek, bermaksud apa dia? Dengan bank. Bank akan berkurangan sebanyak 150 ya. Bank berkurangan sebanyak 150. Kita pergi pula urus niaga nombor 4. 2 buah kerusi plastik bernilai 30 setiap satu diambil untuk kegunaan rumah kediaman Mil. 2 buah kerusi plastik ini adalah barang niaga. Bila dia kata barang niaga, maka ianya adalah inventory. Inventory kita akan berkurangan sebab kita ambil banyak mana? RM30 kali 2, kamu akan dapat RM60. Maka di sini inventory akan berkurangan sebanyak RM60. Okey, cuba kamu lihat setiap satu untuk kegunaan rumah kediaman Mil. Rumah kediaman Mil ni maksud dia kegunaan peribadi ya. Kegunaan peribadi. Bila kegunaan peribadi maka adalah ambilan. Ambilan akan bertambah ya. Bila ambilan bertambah, di sini kita tak ada ambilan ya. Sebab modal ini boleh dipecahkan pada untung bersih tolak ambilan, maka modal akan berkurangan ya. Modal akan berkurangan sebanyak 60 ya. Dia akan berkurangan sebanyak 60. Okey, kita teruskan lagi dengan Mil membawa masuk alat penyaman udara bernilai 1,400. Alat penyaman udara ni apa dia? Ini adalah kelengkapan bertambah. Tetapi di sini kelengkapan tak ada ya. Bila tak ada, kamu cuma tambah saja kolom kelengkapan. Okey, tambah kelengkapan. Kelengkapan bertambah sebanyak 1,400 ya. Okey, untuk kegunaan kedai. Bila dia kata untuk kegunaan kedai, ini adalah apa dia? Modal tambahan. Maka modal kita bertambah sebanyak 1,400. Okey, kita teruskan lagi dengan maklumat seterusnya. Terima komisen jualan 400 dengan cek. Bila dia kata komisen, nampak tak? Bila dia kata komisen, komisen ini adalah hasil. Hasil bertambah. Bila hasil bertambah, maka untung bersih juga akan bertambah
Bila untung bersih bertambah, modal juga akan bertambah. Kita lihat modal akan bertambah. Okey, kita pergi pula dengan cek. Dengan cek ni maksud dia apa dia? Bank. Ya, cek ni maksud dia bank. Bank bertambah. Okey, kita pergi kepada bank. Bank bertambah sebanyak 400. Kita teruskan lagi dengan urus niaga terakhir. Sebuah alat penyaman udara dibeli secara kredit. Ya. Sebuah alat penyaman udara ini adalah kelengkapan. Kelengkapan kita bertambah ya, sebanyak 2,000. Okey, telah dibeli secara kredit. Walaupun dibeli secara kredit pada 31 Januari, tetapi dipasang pada bulan Februari. Tapi kita ambil tempoh bila kita beli ya. Kita beli pada 31 Januari, maka kena masuk ya. Secara kredit ini bermaksud hutang ya. Hutang bertambah, hutang apa? Hutang akaun belum bayar akan bertambah. So, akaun belum bayar akan bertambah sebanyak 2,000. Okey, dah habis dah kan? Bila dah habis, barulah kamu jumlahkan kelengkapan. Dah habis dah semua, kamu jumlahkan kelengkapan 3,400, premis 56, inventory. Akaun belum terima, bank, akaun belum bayar dan juga modal. Okey, apabila kamu dah jumlahkan di bawah, angka-angka inilah yang kamu akan masuk dalam mana? Penyata kedudukan kewangan. Angka-angka ini yang kamu kena masukkan. Semua angka yang baru. Kita tak akan ambil angka-angka lama. Ambil angka-angka baru. Angka inilah yang kita akan masukkan dalam penyata kedudukan kewangan pada 31 Januari 2017. Okey, ini adalah penyata kedudukan kewangan. Yang pertama sekali kita ada aset bukan semasa, iaitu kelengkapan 3,400, premis 56,000, kamu jumlahkan Seterusnya aset semasa, inventory, okey, 21,390, akaun belum terima 2,400, bank 6,550, jumlahkan Okey, seterusnya kita pergi kepada ikuti pemilik. Kita ada modal, masukkan 85,440 nilai modal yang baru. Kemudian liability semasa, iaitu akaun belum bayar 4,300. Kemudian kamu jumlahkanlah 89,740. Yang ni pun 89,740. Okey, saya rasa setakat ini saja soalan daripada buku teks. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Selamat mengulang kaji.